Ali dan Fatimah, dia berkata kepada mereka, Aisyah telah mencaci aku. Dia berkata bahawa kamu begini dan begitu. Kemudian Ali menyuruh Fatimah menghadap Rasulullah SAW dan melaporkan kepada baginda bahawa Aisyah mengatakan sesuatu yang buruk tentang mereka berdua. Mereka mendengar laporan Fatimah. Rasulullah SAW bersabda, demi Tuhan, Aisyah adalah kekasih ayahmu ini. Fatimah pun kembali dan menyampaikan sabda Rasulullah SAW kepada Ali. Lalu Ali mendatangi Rasulullah dan berkata, tidak cukupkah bagimu bahawa Aisyah mencela kami? Lalu Fatimah datang kepadamu dan kami berkata kepadanya bahawa Aisyah adalah kekasihmu. Jika dibaca sekilas, kita tengok sekali pandang, hadis ini memang seakan-akan memuji dan memuliakan Aisyah sekali pandang. Jika diteliti lebih jauh, kata pengarang kitab, periwayat hadis ini sebenarnya menampilkan satu gambaran yang salah dan penyimpangan akan akhlak isteri Nabi, isteri Rasulullah SAW. Apa yang simpang? Penyimpangan itu ialah sumber penyimpangan ini adalah Ali bin Zaid At-Taimi. Siapa Ali bin Zaid At-Taimi ini? Seorang penganut Syiah Rafidah yang para ulama hadis anggap dia tidak boleh dipercayai. Dia tidak siqah. Jadi hadis ini antara hadis dhaif yang menceritakan tentang hubungan Aisyah dengan Fatimah. Satu ketika, kata dia hadis ni kita berdasarkan pada hadis yang kita baca. Satu ketika Ummu Salamah pergi ke rumah Sayyidina Ali dan rumah Fatimah, cerita kepada Ali dan Fatimah ni, kata Aisyah mencela mereka dua tu, mencela Fatimah dan Ali. Kemudian Ali pun bila dengar peristiwa tu, suruh Fatimah pergi jumpa dengan Nabi. Kemudian Nabi jawab bahawa Nabi menyayangi Aisyah. Kemudian Fatimah pun balik. Jadi Ali tak puas hati di situ, Ali pula pergi jumpa dengan Nabi, cerita bagi tahu dekat Nabi. Dia kata, tidak cukupkah bagimu bahawa Aisyah mencela kami? Cela kami itu makna cela Ali dan Fatimah. Lalu Fatimah datang kepada Nabi. Ni Ali ungkit balik. Seolah-olah macam Ali ungkit. Fatimah datang kepada kamu dan kamu berkata kepadanya bahawa Aisyah adalah kekasihmu. Bila Fatimah mai mengadu hal, kamu jawab Aisyah kekasih kamu. Hadis ni sekali pandang, kata pengarang buku kita, sekali tengok seolah-olah macam memuliakan Aisyah, seolah-olah macam Nabi memuliakan Aisyah. Tapi sekaligus hadis ini nak menjatuhkan martabat kedua-duanya. Kenapa? Seolah-olah hadis ini mempelaga antara Fatimah dengan Aisyah. Bila ulama hadis cek balik, hadis ni rupanya mai daripada dibawa oleh seorang yang bernama Ali bin Zaid At-Taimi. Ulama hadis bila diterima hadis ini daripada seseorang yang majhul, yang tidak dikenali orang tu, dia akan cek balik. Dia cek balik siapa Ali bin Zaid At-Taimi. Bila cek, rupanya dia ni orang Syiah yang Rafidah. Satu golongan Syiah Rafidah. Bila Syiah, lepas tu lepas cek ni, siapa dia ni daripada golongan Syiah Rafidah ni? Rupanya dia ni tidak siqah, tidak dipercayai. Maksud tidak dipercayai di sisi ulama hadis. Maknanya ulama hadis kata dia ni tak boleh pakai. Itu maksud tidak siqah, tidak dipercayai. Jadi bila dia tidak dipercayai, maka hadis itu duduk di dalam hadis dhaif lah, mengikut pengarang kitab kita ni, pengarang buku kita. Kemudian dalam Musnad Yahya, dia meriwayatkan sebuah hadis tentang pertengkaran antara Aisyah dan Fatimah. Ini pun antara hadis dhaif juga yang ada. Hadis itu berasal daripada Umar bin Ali bin Husain. Dia berkata, bahagian hadapan rumah Fatimah merupakan jalan yang sering digunakan oleh Rasulullah SAW untuk keluar rumah. Jadi depan rumah Fatimah tu ada satu jalan yang selalu Nabi lalu. Di rumah itu ada satu tingkap kecil yang mendembusi ke kediaman Aisyah. Di rumah Fatimah tu ada satu tingkap kecil yang terus boleh nampak ke rumah Aisyah. Cerita riwayat hadis ni. Jika Rasulullah hendak keluar rumah, baginda selalu mengintip melalui tingkap itu untuk mengetahui keadaan keluarga Fatimah. Nabi bila dia nak keluar rumah, dia akan tengok daripada rumah Aisyah tu, tengok apa yang berlaku di rumah Fatimah, mengikut contoh hadis ini. Pada suatu petang, Fatimah berkata kepada Ali, kedua anak kita nampak tak sihat. Kedua anak kita ni siapa sini? Hasan dan Husain.
dapatkah kamu mencari kulit binatang untuk kita jadikan bahan cahaya pada waktu malam? Kulit binatang ni mungkin untuk sebagai bahan bakar kot. Untuk bakar ni. Ali pun pergi ke pasar dan memenuhi permintaan Fatimah. Kemudian Ali pun pergi ke pasar cari kulit yang Fatimah suruh cari itu. Pada tengah malam, melalui tingkap kecil di jalan luar ke rumahnya, Aisyah melihat cahaya di kediaman Fatimah. Lalu berlangsunglah perdebatan antara mereka berdua. Keesokan harinya, Fatimah meminta Rasulullah SAW untuk menutup tingkap itu. Lalu Rasulullah SAW pun menutupnya. Jadi nampak hadis itu macam pernah berlaku pertengkaran besar antara Fatimah dengan Aisyah. Kemudian dua orang periwayat hadis di atas, hadis ni komen pengarang buku kita ni. Dia kata dua orang periwayat hadis di atas, iaitu Abdul Hamid dan Aisyah bin Abdullah, dianggap lemah serta cenderung kepada aliran Syiah oleh para ulama hadis. Jadi maknanya dia ni bila lemah dia tidak dhabit, tidak kuat ingatan dia. Meskipun kecenderungan terhadap aliran Syiah tidak dianggap sebagai suatu yang menodai integriti seorang perawi hadis, tetapi orang yang memiliki kecenderungan sebegitu tidak dapat diterima kesaksiannya apabila kesaksian yang ia ungkap menyangkut diri Aisyah. Jadi walaupun kata pengarang buku kita ni, walaupun ulama hadis dia tidak ambil kisah sangat yang meriwayatkan hadis itu daripada golongan mana, sekalipun dia daripada golongan Syiah dan sebagainya, asalkan dia tu siqah, dipercayai pada sisi ulama hadis. Tapi hadis ini nampak agak menyeleweng. Kata pengarang buku kita ni, hadis ini nampak menyeleweng kerana berlaku pertengkaran besar antara Fatimah dan Aisyah. Itu antara beberapa hadis yang menceritakan tentang hubungan tidak baik antara Fatimah dengan Aisyah. Tapi kata pengarang buku kita ni sebenarnya tidak berlaku. Tidak berlaku. Habis dari situ tentang hubungan antara Aisyah dengan Fatimah. Kemudian kita nak tengok apa yang berlaku seterusnya kepada Aisyah. Sebab kita bincang cerita Aisyah, maka cerita Aisyah adalah. Kemudian kita nak tengok yang seterusnya. Dia panggil peristiwa hadisul ifki. Apa itu hadisul ifki? Banyak kali dah kita dengar, selalu dah. Tok guru, ustaz-ustaz dia cerita peristiwa hadisul ifki. Apa dia? Peristiwa berita bohong. Peristiwa ketika mana Aisyah difitnah melakukan perkara tidak baik, perkara sumbang dengan seorang sahabat yang namanya Safwan. Jadi kita tengok apa berlaku peristiwa ni. Difitnah. Jadi soal fitnah ni kita tak payah kalang kabut lah. Kita tak payah kalang kabut, tak payah kalut. Kita tak payah kata gamok depa fitnah kita tu. Tak payah. Pasal isteri Nabi Aisyah sendiri difitnah. Dan difitnah itu sampai bila peristiwa itu digembar-gemborkan, sampailah kepada satu peringkat Nabi pun terlekat pada diri Nabi yang mengatakan, Nabi tak tuduh Aisyah tapi terlekat juga, kata kemungkinan ada benarnya apa cerita yang dibawa tentang Aisyah, yang mengatakan Aisyah berlaku sumbang. Itu hebatnya media. Tapi ketika itu zaman Nabi tak ada lah TV9, tak ada lah Astro. Masa tu pemberita yang tidak berbayar lah, sukarela. Dan cerita itu dibawa oleh Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah lah. Abdullah bin Ubay dan Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Ubay, ketua munafik di Madinah. Ketua munafik di Madinah. Abdullah bin Ubay bin Salul. Cerita tu yang mula bawa fitnah dia. Dia yang mula create fitnah tu. Kemudian lepas seorang bawa. Jadi akhirnya masyarakat Madinah terpengaruh dengan berita yang dibawa yang asalnya direka oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu ceritanya. Dan akhirnya peristiwa itu berlangsung, sedikit sebelum kita masuk itu, peristiwa itu berlangsung hampir sebulan.
Dan akhirnya Aisyah pun minta diri dekat Nabi untuk balik duduk rumah mak ayah dia. Dia pun tak tahan dah untuk menanggung bahan fitnah. Kemudian akhirnya maka Allah jawab kata sebenarnya Aisyah tidak salah. Selepas itu baru timbul. Tapi maknanya sebelum Allah jawab, maknanya Aisyah terpaksa menanggung kesan dan akibat daripada fitnah. Jadi cerita fitnah ni cerita zaman Nabi lagi. Kalau kita zaman kita ni kena fitnah biasa, kan? Tak ada masalah, tak ada apa-apa soal fitnah ni. Cuma kena redha namanya. Redha dengan fitnah. Cuma pada Aisyah itu tak apalah, Allah tolong jawab. Allah tolong jawab untuk membersihkan diri Aisyah kerana dia orang yang bersih. Cuma pada kita ni kita hanya mampu untuk berdoa. Kalau ada fitnah yang timbul, kita berdoa. Dan memang pada pangkat awal orang yang kena fitnah itu akan dipinggirkan. Biasa begitu. Kadang-kadang memang kita tak buat pun. Yang namanya fitnah ini kadang-kadang benda tu tak berlaku. Kan Nabi dalam satu hadis Nabi sebut, jaga jangan mereka cerita. Kata Nabi, maksud daripada hadis tu. Lepas tu sahabat tanya Nabi, kalaulah cerita kita bawa tu memang betul jadi kat orang tu, hak betul itu, kata Nabi, nama mengumpat. Sungguh kawan tu buat. Katalah kawan tu mencuri, kita pun bawa lah cerita, habislah sebanyak bau ni, kan? Kedai tepi sungai tu pun habis, dia orang cakap, kata kawan tu mencuri. Semua orang cakap memang sungguh kawan tu mencuri. Tu namanya mengumpat. Kita pula dia tolong sambung mengumpat. Tu jaga, kita jangan tolong jadi penerus media. Jaga. Mereka tak apa, mereka dapat gaji. Memang kerja mereka disuruh untuk membawa berita. Hak kita, hak yang free saja jangan. Tak pasal-pasal tumpang dosa. Kalau pun sungguh berlaku pada orang tu, namanya mengumpat. Kalau tak betul, namanya fitnah. Ada kali. Jadi kita nak bawa cerita, tengok patut padan. Kalau kita nak cerita dekat orang atas jalan sebagai nak ambil ibrah pengajaran daripada peristiwa tu, tak apa. Tapi jangan kita tuju pada orang tu. Jangan sebut nama. Bawa dalam konteks umum supaya jangan berlaku benda yang sama. Dan kalau boleh tempat pun jangan sebut, supaya kita nak jaga jangan berlaku seperti yang Nabi sebut. Kalau sungguh pun jadi kat orang tu, kita mengumpat. Kalau tak sungguh, kita buat satu cerita bohong pula untuk dia. Namanya fitnah. Jadi kena jaga. Antara sebab yang Nabi naik Mi'raj kan, antara peristiwa yang Allah tunjuk ketika Nabi naik Mi'raj kan, banyak Nabi turun cerita. Nabi kata banyak di kalangan umat aku ni hak duduk dalam neraka ni orang perempuan lah, kata Nabi. Pasal apa? Antaranya mulut tak perempuan nak boleh jaga. Mulut tambah hati ada gigi lagi senang cakap. Pasal dia tak ada blok lah. Ikut je nak pergi ke mana. Jadi kena berhati-hati. Jadi walaupun begitu, bukan bermakna orang perempuan tak ada masuk syurga. Ada. Dan hadis lain Nabi habaq pula, orang perempuan ni sebenarnya mudah sangat nak masuk syurga. Mudah sangat nak masuk syurga. Tapi kena buat lah. Jangan duk angan-angan saja. Buat dah. Antaranya jaga hak Allah. Apa hak Allah? Sembahyang, puasa cukup. Bagi cukup. Yang tu bagi cukup. Taat suami. Tak ada masalah. Boleh masuk syurga lalu. Tapi nak taat suami tu lah. Taat suami tu lah. Kadang-kadang hak tak setuju dengan kita. Tapi kena taat lah. Kena taat. Selagi mana? Selagi suami tidak suruh untuk kita maksiat pada Allah. Tidak suruh untuk kita buat benda yang bercanggah dengan hukum Allah. Selagi itu wajib kita kena taat. Tengah tidur sedap ni, mimpi pun elok. Masa mimpi duduk dari mereka, tiba-tiba tu lelaki gerak tengah malam. Dia nak test kita. Kita rajin mengaji kan. Dia kata nak test bini aku tengok. Gerak pukul 3 pagi suruh pancur kopi. Nak bangkit tak bangkit? Dari segi hukum, kena buat tak kena buat? Kena, sebab hak suami suruh tu tak bercanggah dengan hukum syarak. Tu contoh lah. Tapi tu hak jadi tu lelaki pun janganlah utak perut jangan. Dia gerak pukul 3 pagi, patut padan lah kan. Dah dia tak boleh lena, buatlah kerja lain. Jangan nak kisah gerak kawan tu pancur ayat kopi, patut padan lah. Contoh. Tapi nak abang kata
Kalaupun begitu, kena buat. Tapi tak adil lah kami ni. Nak buat macam mana? Itu hukum letak begitu, maka kita terima, redha. Bila kita redha, maka Allah redha dengan kita. Lepas tu, tak mau jadi perempuan nak pergi jantan, ikutlah. Kalau itu kami tak mau jadi perempuan nak pergi jantan, ikutlah. Hak yang jadi jantan pula tak mau jadi jantan nak jadi perempuan, tu hak banyak tu. Hak banyak. Nak kata perempuan pun tak, nak kata jantan pun tak. Jadi serupa dalam contoh hadis Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari dia cerita satu ketika, dia cerita tentang yang dia jumpa Dajjal. Mari saya baca di sini. Dia kata bila masuk di satu pulau, jumpa satu binatang yang kami tak kenal. Di mana depan, mana belakang. Kerana terlampau lebat bulu binatang. Bila tanya, man anti? Siapa ni? Dia kata anal jassasah. Akulah yang namanya jassasah. Jassasah tu pengintip. Lepas tu Tamim Dari nak tanya balik, apa itu jassasah? Natang tu kata tak usah tanya banyak. Masuk dalam, ada satu orang sedang menunggu untuk nak dengar cerita daripada hangpa. Jadi saya nak ambil fokus saya tentang jassasah. Jadi kita bila nak jadi orang, bagi jelas. Bagi jadi jelas. Jangan jadi macam jassasah. Sampai tak tahu hak ni depan, hak ni belakang ke? Mana depan, mana belakang. Jadi macam kereta, dia berkata apa? Kereta sawi. Sevi tu Sevi. Dia panggil sawi. Dia orang tua-tua belah kampung saya, dia tak tahu sebut. Tak. Dia kata ni kereta apa? Dia berkata kereta sawi. Sawi pun sawi lah. Hak satu lagi dia panggil kereta mawi. Mana Maibi tu panggil mawi. Kereta sawi tu, Sevi tu, dia lebih kurang depan dengan belakang mana satu. Atau kalau tak tahu orang tengok. Jadi kita bila nak jadi orang bagi jelas. Kalau laki-laki, kalau perempuan-perempuan, jangan jadi duduk di tengah-tengah. Bila duduk tengah-tengah tak ada tempat nak ambil duduk. Sebab dia dua je tempat duduk ni. Syurga neraka. Hak tempat tengah tak ada. Lain ada Mu'tazilah ada. Mu'tazilah dia kata ada satu tempat. Kalau kita bincang bab akidah, Mu'tazilah dia kata ada satu tempat dia panggil manzilatu bainal manzilatain. Di akhirat esok dia ada satu lagi tempat, yang satu syurga, satu neraka. Antara syurga dan neraka ada satu lagi tempat. Itu yang dipanggil manzilah. Satu tempat di antara dua tempat, antara syurga dengan neraka. Tempat ni untuk siapa? Untuk Allah masukkan orang-orang yang buat dosa besar, mati tak sempat taubat. Ini kata Mu'tazilah. Kata Mu'tazilah, bukan kita. Kita ahli sunnah wal jamaah, dua aja. Syurga, neraka. Syurga, neraka. Jadi bagi jadi orang, kalau nak laki-laki, perempuan-perempuan, jangan perempuan sekerat, laki sekerat. Cara jalan perempuan laki, lengok macam perempuan. Supaya tu betih laki. Tapi pakai perempuan. Apa tak betih laki, bulu rumah penuh. Jadi bagi jelas itu. Baik, habis itu kita nak tengok tentang hadisul ifki, peristiwa bohong. Kita baca setakat mana sempat. Peristiwa berita bohong, hadisul ifki, dan disyariatkan tayamum. Di sebalik itu ada hukum disyariatkan tayamum. Musibah dan ujian yang dihadapi oleh umat Islam setelah mereka berhijrah ke Madinah jauh berbeza daripada musibah ataupun ujian yang mereka hadapi di Mekah. Berbeza. Di Madinah mereka harus berhadapan dengan sekumpulan orang-orang munafik yang tidak pernah berhenti merancang muslihat dan tipu daya untuk mencelakakan umat Islam. Di Madinah itu ujian dan musibah yang umat Islam terpaksa terima di Madinah, ujian golongan munafik. Masa duduk di Mekah, umat Islam menghadapi ujian golongan musyrikin Quraisy. Jadi dua ujian yang berbeza. Kemudian fitnah yang berlaku di Madinah ini terbawa-bawalah sampailah kepada hari ini. Golongan munafik ini sampai kiamat tetap ada. Cuma nama saja berubah, karakter ada. Jadi kita tak heran kalau bila kita mengaji sejarah, kita duk bayang seorang-seorang, lebih kurang macam kita mengaji, kita kepala kita terlintas, lebih kurang macam kita mengaji kawan ni. Jadi memang ada sifat munafik, ada karakter, ada. Cuma diri orang itu saja.
yang berubah. Mungkinlah dulu nama Abdullah bin Ubay bin Salul, mungkinlah tak ada lah nama Abdullah bin Ubay bin Salul, mungkin nama lain. Bagai-bagai. Kalau dulu adanya yang nama Abu Lahab, dah ni tak ada lah nama Abu Lahab, tapi karakter Abu Lahab tu ada. Dulu ada orang yang namanya Abu Bakar. Hari ni tak nama Abu Bakar, tapi karakter Abu Bakar tu ada. Tapi karakter Abu Bakar pun ada pun sebelah kuku ya kot. Sebelah kuku Abu Bakar. Tapi kalau karakter Abu Lahab memang sepenuhnya 100% karakter Abu Lahab. Kalau karakter Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, kalau ada pun sebelah kuku. Sedikit. Sebab kita tak sampai martabat tu. Sebab Nabi sebut Abu Bakar kan, dalam satu hadis Nabi sebut, kalau ditimbang semua iman umat Islam yang ada atas muka bumi ni dengan iman Abu Bakar, berat lagi iman Abu Bakar. Tak larat kita. Kalau ada sebelah kuku pun tak kuat dah. Lepas tu kalau nak banding kita dengan Sayyidina Osman, tak larat juga. Sayyidina Osman sanggup harta dia infak untuk agama. Kita tak sanggup. Kalau bagi pun patut padan je. Bagi padan lah. Tahu bila aku rumah esok tak apa pula bagi perhabis pun tu. Sahabat dulu dia tak fikir. Bagi perhabis, esok fikir lain. Yang orang tua kata kes pagi makan pagi. Itu susah bukan? Kes pagi makan pagi, kes petang makan petang. Baik, kehormatan dan harga diri merupakan dua perkara paling berharga yang dimiliki oleh manusia. Kehormatan, maruah diri itu cukup berharga pada kita manusia. Merosakkan kehormatan dan menyerang harga diri merupakan perbuatan yang hanya akan dilakukan oleh musuh yang keji dan licik. Madinah merupakan kota tempat tinggal kaum mukminin yang selalu berjuang di jalan Allah dengan jujur, tulus dan ikhlas. Itu masyarakat Madinah. Tetapi ketika itu kaum mukminin hidup berdampingan dengan sekumpulan musuh yang gemar berkhianat dan menyimpan kemunafikan dalam hati. Walaupun begitu, di Madinah ada masyarakat Madinah ketika itu terpaksa menghadapi golongan munafik. Itu zaman tu ada Nabi. Zaman tu ada Nabi. Munafik dah ada. Apatah lagi zaman tak ada Nabi ni, lagi banyaklah munafiknya. Itu je lah. Zaman Nabi, semua apa berlaku rujuk ke Nabi. Zaman Nabi ada. Pun hak munafik dah ada. Kemas pula tu, tambah zaman dah lagi besar. Double. 2 kali Abdullah bin Ubay bin Salul. Mereka selalu berusaha sekuat tenaga untuk melakukan tipu daya. Mereka mana? Munafik. Terhadap umat Islam. Tujuan itu ingin mereka capai dengan segala cara. Orang bila dia nak, dia akan buat berbagai-bagai cara. Asalkan yang difitnah itu rosak. Itu je matlamat dia. Salah satu cara mereka pandang paling berkesan adalah menyebarkan berita bohong dan fitnah yang dapat merosakkan kehormatan umat Islam. Hak paling berkesan sekali kita nak merosakkan mengikut pandangan orang munafik. Hak paling besar sekali, cara paling mudah sekali buat fitnah. Mereka fitnah. Hak tak ada pun diada-adakan. Mereka yang menjalankan politik adu domba serta menimbulkan suasana permusuhan dan pergaduhan untuk menimbulkan perpecahan di kalangan kaum muslimin. Buatlah macam-macam cara asalkan bagi orang Islam pecah. Bila orang Islam berpecah, dia tidak bersatu. Bila tak bersatu, tak kuat. Jadi berjayalah satu pihak yang mengadu domba tu. Jadi pihak yang mengadu domba itulah namanya munafik. Sifat munafik. Kita nak duduk golongan tu kan? Kalau tak mau kena fikir-fikir lah. Kalau bukan kerana taufik dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya, kalau bukan sebab taufik dan hidayah daripada Allah, kata pengarang kita, mereka tentu akan berjaya mencapai tujuan mereka yang hina. Tentulah mereka tu akan berjaya kalau bukan pada pertolongan Allah. Fitnah yang mereka sebarkan di kalangan masyarakat Islam ketika itu tidak saja bertujuan untuk memecah belahkan persatuan para sahabat, tetapi juga mereka arahkan untuk menimbulkan perang saudara dan pertumpahan darah. Memang saja orang munafik. Salah satu contoh terburuk dari usaha kaum munafik, ini macam contoh.
Salah satu contoh terburuk dari usaha kaum munafik ini adalah peristiwa berita bohong. Apa peristiwa berita bohong? Hadisul ifki, tadi yang saya sebut sebentar lalu, yang melibatkan dua orang isteri Rasulullah SAW, iaitu Aisyah dan Hafsah. Mereka memilih Aisyah dan Hafsah kerana keduanya merupakan putri Abu Bakar As-Siddiq dan Umar Al-Khattab, dua orang sahabat yang mereka jadikan sasaran utama kebencian dan permusuhan mereka. Ini yang kerja orang munafik. Dia tumpu, dia cari hak kemas terus. Dia tumpu hak yang orang menjadi kepercayaan Nabi. Situ buat fitnah bagi cukup. Bagi cukup di situ, selesai sini, yang lain mudah. Yang lain kita acu-acu sikit-sikit dah selesai masalah. Kemudian peristiwa hadisul ifki ini berlaku pada bulan Sya'ban tahun yang ke-5 Hijrah, ketika selesai peperangan Bani Mustalik, ataupun ketika selesai peperangan perang Muraisy disebut. Perang Muraisy pun disebut, perang Bani Mustalik pun disebut. Bila selesai perang ni, balik daripada perang tu, timbullah peristiwa hadisul ifki, Aisyah difitnah. Apa peristiwa Bani Mustalik ni? Perang Bani Mustalik ni. Perang Bani Mustalik dalam buku kita ni dia kata tahun yang ke-5 Hijrah. Itu juga menjadi khilaf, percanggahan ulama sirah. Bila berlakunya perang Bani Mustalik ni? Perang Bani Mustalik ini ada beza pendapat ulama. Ada mengikut pendapat Imam Muhammad bin Ishaq bin Yasar, dia panggil Ibnu Ishaq, berkata berlakunya peristiwa Bani Mustalik ni, peristiwa perang Bani Mustalik ni, ataupun perang Muraisy ni, yang selepas selesai perang Muraisy ini berlakulah peristiwa hadisul ifki yang kita bincang ni pada tahun 6 Hijrah, pada tahun ke-6 Hijrah. Tapi pengarang kita dalam buku kita dia kata pada tahun yang ke-5 Hijrah. Kemudian satu lagi pandangan, Musa bin Uqbah. Musa bin Uqbah dia mengambil daripada Urwah bin Zubair bin Awam, berlaku pada tahun yang ke-5 Hijrah. Jadi ada dua pandangan ulama sejarah di situ. Bila berlaku tarikh yang berlaku. Kemudian ahli sejarah kemudian seperti Al-Waqidi, ini ulama-ulama sejarah. Al-Waqidi, Muhammad bin Sa'ad, Ibnu Qayyim Al-Jauzi dan Imam Az-Zahabi berpegang dengan pendapat ini. Pendapat mana? Pendapat yang mengatakan peristiwa perang Bani Mustalik ataupun perang Muraisy ini berlaku pada tahun yang ke-5 Hijrah. Kenapa berlaku perang Bani Mustalik ini? Sebab berlakunya perang Bani Mustalik ini adalah, kata dia, mengikut satu cerita, satu riwayat. Cerita ini disampaikan oleh Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, dia duduk di Mekah ketika itu. Dia dapat berita bahawa Madinah akan diserang. Madinah akan diserang oleh musuh. Madinah akan diserang oleh musuh. Kemudian untuk memastikan berita yang Nabi terima daripada Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib itu, Nabi mengutus seorang utusan dia yang namanya Buraidah bin Hasib Al-Aslami ke tempat yang namanya Al-Furuq untuk cek betul-betul berita yang Nabi terima itu betul ke tak. Setelah Buraidah bin Hasib Al-Aslami ni balik dapat berita tu, dia balik cerita ke Nabi. Sebelum musuh serang Madinah, Nabi dah siap, tentera dah jalan dah, keluar dah. Bila keluar di tengah jalan, yang tentera musuh baru duk angan-angan nak keluar. Bila keluar, bertembung di situ dalam keadaan terkejut. Tak sangka, kata Nabi dah mai tunggu standby. Bila berjumpa macam tu, dia memang konsep berperang ni, bila sepatutnya kita rancang, kita yang serang satu-satu puak. Kemudian bila puak yang kita rancang untuk serang, mereka dah mai menghadap depan kita, kita akan jadi terkejut. Dan itu strategi yang Nabi buat. Nabi keluar dulu, dia berjumpa di tengah jalan. Jadi mereka ni jadi terkejut, bro. Allah, jumpa dah mereka ni. Bila lagu tu, Nabi utus Sayyidina Umar untuk pergi dakwah dulu. Itu konsep Nabi. Nabi dia tak akan terus perang. Nabi akan hantar wakil untuk berdialog dengan ketua kumpulan musuh, ajak masuk Islam dulu. Kalau tak terima, baru kita kira lain. Kalau terima, selesai masalah. Itu antara cara kaedah Nabi bawa.
Kemudian bila hantar Sayyidina Umar pergi berdialog dengan ketua kumpulan musuh, musuh tak terima. Dalam tak terima tu berbabai-babai duk dialog. Kemudian satu anak panah daripada pihak musuh sampai kepada kumpulan sebelah tentera Nabi. Bila sampai kepada kumpulan belah Nabi, maka berlakulah perang di situ. Perang. Dan tentera yang dibawa, ulama juga berselisih pandangan berapa ramai tentera yang Nabi bawa. Ada sebagian ulama kata Nabi bawa 1000 orang. Ada sebagian ulama kata Nabi bawa 700 orang. Bawa pergi tentera untuk berperang. Dan yang melibatkan di situ perang tu, kuda yang dibawa, tentera berkuda sebanyak 30 ekor. Jumlah yang besar berbanding dengan yang berlaku dalam perang-perang yang lain. Maknanya Nabi perang sebelum-sebelum ni, berapa ekor je kuda Nabi bawa? Sikit. Memang kekuatan di pihak Nabi kalau dari segi kebendaan memang agak kurang berbanding dengan pihak musuh. Tapi dengan sebab pertolongan Allah, maka musuh kalah. Baik. Kemudian dalam nak pergi perang tu, kan biasa sebelum ni kita baca dalam buku kita di depan tu, Nabi setiap kali dia akan keluar meninggalkan Madinah, Nabi akan undi di kalangan isteri-isteri dia siapa yang nak kena bawa. Ini pun satu peringatan kepada kaum-kaum bapa. Kalau yang ada lebih daripada satu, bila nak pergi mana-mana kena undi siapa yang nak bawa. Ambil sunnah Nabi buat ni. Jangan pakai ikut hak mana kita sayang, pakai hak hati. Biasanya sayang hak muda lah. Depa kata sayang hak muda. Bukan hak muda, hak kemudian. Kadang-kadang hak yang nikah nombor 2 tua pada hak muda, hak nombor 1 pada. Dia kira hak kemudian. Sebab hak kemudian tu dia kata cinta pandang pertama. Sebab hak mula tu sebab orang tua kira. Dia kata hak ni baru cinta pandang pertama. Jadi hak tu, hak dia berkenan tu, hak dia bawa pergi. Tak boleh. Jadi kalau ada lebih daripada satu, kena undi. Bila nak keluar, ikut sunnah Nabi buat. Nabi bila dia nak keluar daripada kota Madinah, dia akan undi. Mana isteri yang cabut undi akan dibawa. Kemudian bila cabut undi, yang nak bawa pergi perang tu, terkena kepada 2 orang isteri Nabi. Yang namanya Aisyah dan Ummu Salamah. Jadi Ummu Salamah dan Aisyah turut sama dalam perang tu. Perang Bani Mustalik. Kemudian selain daripada tu, yang ikut jadi tentera Nabi ni bukan orang Islam saja, bukan orang mukmin saja, orang munafik pun ada ikut juga dalam perang Bani Mustalik. Antaranya kepala dia Abdullah bin Ubay bin Salul, dan seorang lagi Zaid bin Shalat. Ni kepala besar munafik di Madinah. Depa pun turut perang juga. Depa tujuan pi tu bukan tujuan nak perang sangat. Pasal depa tengok dari segi sejarahnya, Nabi setiap kali Nabi perang tak pernah kalah. Dan bila perang tak pernah kalah, setiap kali perang ada harta rampasan perang yang dipanggil ghanimah. Nak hak tu sangat depa ni. Buat munafik ni dia duduk takat tu je. Dia nak ada hak boleh takat lebih dunia. Hak boleh lebih, tak apa aku sokong. Hak boleh bagi aku lebih, aku sokong lah. Ni puak munafik. Tujuan pergi perang tu ikut sama tu bukan tujuan nak perang sangat. Puak ni bukan berani. Golongan munafik ni tak berani. Tujuannya nak ambil ghanimah. Sebab sejarah yang lepas-lepas, Nabi setiap kali perang mesti ada ghanimah, ada rampasan perang. Rampasan perang pula banyak. Jadi tujuan nak ambil tu, tu yang mereka dua ni ikut. Kemudian bila dah perang, selesai daripada perang tu, maka kalahlah pihak musuh. Kalah pihak musuhnya. Yang terkorban di pihak musuh seramai 10 orang yang terbunuh di pihak musuh. Matilah, pihak musuh mati 10 orang. Termasuk menantu kepada ketua kepala pihak musuh. Namanya Haris bin Abi Dharar. Menantu kepala musuh tu. Suami kepada anak perempuan kepala perang tu yang namanya Barrah. Tu alamat tulis dalam kitab lah. Kemudian dah selesai daripada perang tu, jumlah rampasan perang. Hak ni hak yang munafik nak sangat ni, hak depa ikut tadi ni. Jumlah rampasan perang yang boleh buat hambanya, tawanan perang ada 700 orang. 700 orang yang menjadi tawanan perang. Dan tawanan perang tu balik tu tengoklah macam mana, beda lah nanti. Beda, dapat boleh jadi hamba lah, yang tu yang boleh jual, hamba serah dijual, jual beli. Bini tak boleh jual.
Kemudian unta yang jadi rampasan perang tu, yang ditinggal oleh kumpulan musuh tu bila dah kalah tu, sebanyak 2,000 ekor. 2,000 ekor unta. Unta ni ni memang mahal lah. Dulu pun mahal dah unta. Unta ni mahal dah. Sebab tu nisab zakat unta ni sikit sangat je. Berapa ekor nisab zakat unta ni yang kena keluar zakat? Sikit je. Lembu kambing 40. Unta 100. Dia banyak kan? Siapa mengajak fiqah ni? Tanya ustaz mengajak fiqah. Baik. Unta sebanyak 2,000 ekor dirampas. Kemudian kambing ada 5,000 ekor. Balik boleh buka ladang pun. Kemudian semua tu unta yang 2,000 ekor unta, 5,000 ekor kambing tu yang dibawa oleh pihak musuh, sekok pun tak ada pelari. Semua boleh kepada pihak Nabi, kumpulan Nabi. Apa tujuan mereka ni bawa banyak-banyak ni? Saya hidup pelik. Pasal apa zaman Nabi perang sampai tu kena bawa unta, bawa kambing, ayam, itik apa semua? Sebab dulu berperang sebagai bekalan. Sebab perang bukan pasti pergi perang hari ni menang hari ni. Kadang-kadang sampai berbulan perang, tak boleh kalah lagi. Jadi itulah bekalan. Sebab perang dulu dia tak perang siang malam. Dah tak apa, ada torchlight boleh dulu. Dulu bukan ada lampu malam. Jadi perang takat petang je matahari jatuh berhentilah. Masing-masing bakat balik ke tempat masing-masing. Rancang balik strategi. Esok matahari naik perang pula. Sampai matahari jatuh berhenti balik pergi. Lama mana tak tahu nak selesai. Jadi tu perlu bawa ni. Ni bekal. Ration ke apa dia bagi? Stok dia. Macam tentera duduk kantor ration belakang kan. Masuk hutan hantar 2 orang, bagi gurau api dengan garam, dengan pisau. Lepas tu fikir macam mana hidup. Cerita orang semua kedak ke tahu. Tapi ceritanya begitulah. Antara hadis orang Melayu hak sahihnya itulah. Kemudian, okey, selesai. Bila dah selesai perang, habis itu cuma saya bawa nak kaitkan apa itu perang Bani Mustalik tu. Nak bagi kenal juga bila kita sangkut dengan cerita tu. Kadang-kadang kalau kita tak tahu punca pun payah juga kita nak kait. Sebab hadisul ifki ataupun peristiwa bohong ini berlaku selepas masa dalam perjalanan balik daripada selesainya perang ni. Itu kita nak kait balik. Kita tengok balik buku kita ya. Perang Bani Mustalik yang dikenali juga sebagai perang Muraisi terjadi pada bulan Syakban tahun yang ke-5 Hijrah. Saya sebut tadi tentang khilaf ulama tentang tahun tu. Dalam peperangan ini Rasulullah SAW membuat kubu pertahanan di sekeliling sebuah perigi yang disebut perigi Muraisi. Itu kenapa perang ini disebut dengan perang Muraisi. Pasal Nabi buat kubu pertahanan di sekeliling kawasan ada telaga. Yang telaga itu namanya telaga Al-Muraisi. Maka ambil sempena dengan itu, maka dinamakan dengan perang Muraisi. Sama juga dengan perang Ahzab. Perang Bani Mustalik ni ada 2 nama. Satu nama perang Bani Mustalik, satu nama perang Muraisi. Begitu juga dengan perang Ahzab. Perang Ahzab pun ada 2 nama. Satu nama perang Ahzab, satu lagi nama perang Khandaq. Wa hazamal ahzab wahdah tu yang kita baca kan. Lepas tu lah. Jadi ada 2 nama. Perang ni pun ada 2 nama. Di sanalah umat Islam berperang melawan kaum musyrikin. Di situ, di tempat telaga Muraisi itu. Pasukan kaum muslimin diperkuatkan oleh sekumpulan orang munafik. Ini yang tidak pernah turut serta dalam peperangan apapun sebelum ini. Dia disebut, dia kata diperkuatkan, sebenarnya bukan diperkuatkan, turut serta. Turut serta. Tetapi kali ini mereka turut sama berperang kerana mereka menyangka bahawa kemenangan akan berpihak di pihak kaum muslimin. Daripada agak dah memang menang. Kalau perang memang menang. Dan tidak akan terjadi perang yang berdarah. Dan tak akan, kalau perang pun sikit-sikit je. Mereka tahu, sebenarnya mereka tahu bahawa pihak Nabi ini akan ditolong oleh Allah. Cuma dia tak terima je. Ajak lawan main ajak dia pun tak mau. Nah. Main ajak jangan ajak. Pasal dia tahu Tuhan terima terus. Itu dia tak mau. Percaya tapi harap dah. Dia pun percaya kat Allah Ta'ala tapi dia tak harap. Pasal tu kita jangan duduk peringkat tu.
Percaya, kena percaya sungguh dekat Allah. Percaya dan harap ke Allah. Ini masalahnya kita percaya, harap dah. Aku percaya kat dia tapi tak pernah harap sungguh. Apa makna? Tak percaya. Kemudian di dalam At-Tabaqat Kubra. Tabaqat Kubra ni apa pula? Kitab, nama kitab. Nama kitab sirah. Kitab Tabaqat Kubra. Kitab karangan Ibnu Sa'ad. Ini kitab sejarah. Antara kitab sejarah yang besar. Namanya kitab Tabaqat Kubra. Apa cerita? Dia kata bersama kaum muslimin turut serta orang munafik. Ni dia nak bawa nak cerita ya. Jumlahnya ramai yang sebelumnya mereka tidak pernah turut berperang. Sebelum pergi berperang, sebagaimana biasa, Rasulullah SAW mengundi isteri-isteri baginda untuk menentukan siapakah di antara mereka yang akan turut bersama baginda. Macam saya sebut tadi, Aisyah mengatakan, lalu dilaksanakan undian untuk menentukan siapakah di antara kami yang akan menemani Rasulullah. Kemudian Nabi pun buat undi lah. Buat undi macam kita cabut kut tu lah. Boleh nombor. Siapa kena nombor 1 boleh pilih lah. Siapa kosong lepas sajalah. Gitu. Nak undi, tak lagi takut ada tanya. Nak undi lagu mana? Buat lagu mana pun. Kan? Cabut, ambil bilah nyok kerat. Cabut. Tak apa, siapa hak pendek tak boleh pergi. Hak panjang boleh pergi. Buat bilah. Asal namanya undi. Ataupun buat kertas. Buat kertas suruh pangkah. Tengok, siapa pangkah atas muka kita boleh pergi. Tanpa ada pangkah tangan lain tak boleh pergi. Boleh bakar. Pak ada undi tu, tak payah abang lah. Faham lah. Kemudian bila buat undi, ternyata nama aku terkeluar. Maknanya nama aku dekat. Maksudnya nama aku yang terkeluar daripada diundi tu, dipanggil dalam nama undi tu. Lalu aku pun berangkat bersama dengan Nabi SAW. Aisyah sempat meminjam kalung dari saudarinya. Ini punca. Ini punca yang nak berlaku hadis Sulifki lagi ni. Ini punca. Sebelum pi, Aisyah dia pinjam kalung. Apa kalung? Rantai. Kalung daripada saudarinya. Saudarinya Asma. Saudari ini kak kalau kak kepada dia Asma. Sebab Asma ini dia kakak kepada Aisyah tapi mak lain. Mak lain. Aisyah mak lain. Aisyah mak lain. Kemudian bila dia pinjam, dia memakai kalung itu di leher. Pakai memanglah kalung pakai leher lah, tak pakai di pinjam. Kan? Tetapi tali kalung itu terputus di tengah jalan. Tiba-tiba di tengah jalan kalung itu putus. Kemudian ketika itu Aisyah baru berusia 14 tahun. Aisyah kahwin dengan Nabi ni muda sangat. Berapa tahun kak? Di situ khilaf ulama juga. Ada ulama kata umur 6, ada setengah ulama kata umur 3 tahun. Dia khilaf juga situ. Kemudian bila dah tu, sebagaimana layaknya seorang gadis menganggap perhiasan sederhana sebagai sesuatu yang sangat berharga, Aisyah pun cemas. Dia cuba mencari kalung itu tanpa mempertimbangkan risiko yang akan dihadapi. Jadi bila dah jatuh, dahlah benda pinjam, amanah orang. Bila kita pinjam orang jatuh, Aisyah risaulah. Kemudian bila jatuh, dia cari-cari. Aisyah berkata, dalam perjalanan aku didampingi beberapa orang. Dalam perjalanan tu Aisyah di-escort. Maksud didampingi itu di-escort. Kuda yang Aisyah naik tu di-escort oleh beberapa orang. Ketika sedang sibuk mencari kalung aku, situ kan? Ketika sedang sibuk mencari kalung aku, orang ramai datang, mengangkat sedekup aku. Apa sedekup? Sekali kita tengok. Dan meletakkannya di atas unta yang biasa aku tunggangi. Mereka menyangka aku berada di dalam sedekup itu. Ketika itu para perempuan pada umumnya bertubuh kurus dan memiliki bentuk yang ringan, hanya kerana sedikit makanan yang mereka makan. Oleh itu, ketika orang ramai mengangkat sedekup aku, mereka tidak menyangka bahawa sedekup aku itu kosong. Aku masih muda ketika itu, lalu rombongan itu pun berjalan meninggalkan aku. Contoh begini. Takut tak faham lah. Kalau faham tak boleh cakap lah. Dia bila berjalan, isteri Nabi Aisyah ni diletakkan di atas unta. Atas unta tu kemudian adalah tempat duduk. Kalau kita tengok tentera raja-raja India dulu nak pergi melawat mana-mana, dia naik gajah. Atas gajah tu dia buat tempat duduk kan. Jadi begitulah lebih kurang kita gambarkan begitu. Itu yang nama sedekup tu. Yang sedekup ni terjemah bahasa sedekup. Kita kata tempat duduk yang boleh duduk atas tu lah. Kemudian bila turun, kemudian benda sedekup tu dia angkat letak di bawah. Bila untuk Aisyah nak turun apa semua, bila tempat-tempat lihat turun lah. Macam kita lah, pergi Kuala Lumpur sampai tapah Wanti buka pintu turun lah.
Kemudian Aisyah pun sama juga, turun. Bila turun, masa tu lah rantai dia jatuh tu. Masa bila turun tu dia rantai dia jatuh. Bila rantai jatuh, duk cari-cari dia pun. Bila cari-cari, orang yang jaga unta Aisyah ni bila nak angkat balik tu, depa tak perasan kata Aisyah tak naik lagi. Sebab dia sekut tu dia ada tirai tutup, depa tak perasan. Kemudian sebab ketika itu Aisyah kata, aku umur muda, kemudian badan aku pun slim masa tu, makan pun tak banyak, jadi tak beza sangat antara ada orang dengan tak ada orang dalam benda tu, lebih kurang je. Jadi depa ni pun yang angkat ni pun tak cek dah, angkat terus buat satu jalan. Kemudian bila berjalan, dalam perjalanan pulang di Madinah, ke Madinah, bila dalam perjalanan pulang ke Madinah, orang-orang munafik mula menimbulkan kekacauan mereka. Mereka cuba mengadu domba kaum Muhajirin dan Ansar. Akhirnya kedua-dua kumpulan ini hampir saja berperang dan saling mengangkat senjata. Kemudian bila dalam perjalanan pulang tu, yang Aisyah ni tertinggal dalam sini. Dalam jalan balik ni, rupanya orang munafik dia tak duduk saja. Dia sudah masuk jauh. Dia sudah buat cerita nak mempelagakan antara orang Muhajirin dengan Ansar yang dalam perjalanan pulang nak balik Madinah. Dalam jalan balik tu tengok kerja puak munafik. Dia tak kira masa. Puak ni dalam jamban pun buat fitnah kat orang ni. Kemudian sampai dua pihak itu antara Muhajirin dengan Ansar tu nak berperang dalam perjalanan nak balik tu. Padahal baru balik pada perang ya. Orang-orang munafik cuba mempengaruhi kaum Ansar untuk tidak lagi bersekutu dengan Muhajirin. Itu kerja dia, nampak? Lah yang buat sampai pakat ni lah, sampai keluar. Serta meninggalkan Islam dan kaum muslimin. Mereka mendesak kaum Ansar untuk berhenti memberikan pertolongan kepada kaum Muhajirin. Ni pun ada jadi dah ni. Orang-orang munafik itu berkata, sesungguhnya jika kita kembali ke Madinah, kembali dari perang dengan Bani Mustalik ni, balik ke Madinah lepas perang ni, orang kuat pasti akan mengusir orang lemah dari sana. Jadi dia kata, bila orang Ansar dah tak mau pakat dengan orang Muhajirin, orang Muhajirin tak ada tempat dah lah. Muhajirin, nama pun Muhajirin berhijrah pergi ke Madinah. Bila orang Ansar tak terima, mereka ni tak ada tempat, siapa nak turun, jadi mereka jadi lemah. Ini dalam Tuhan cerita dalam surah Munafiqun. Apa orang munafik kata? La tunfiqu ala man 'inda Rasulillah hatta yanfadhu. Dia kata, bila balik ni, hampa jangan tolong ni pun. Jangan bagi belanja. Kalau depa ni susah jangan tolong. Tu orang munafik masuk jarum kepada orang Ansar. La tunfiqu ala man 'inda Rasulillah. Jangan tolong orang yang duduk di sisi Nabi. Hatta infadhu, sampai depa tu tak lebih mana lari tu pasal kena keluar. Apa jawab Allah? Walillahi khazainus samawati wal ard walakinnal munafiqin la ya'lamun. Allah suruh Nabi jawab, langit bumi ni hak kata Allah. Khazanah Allah penuh di atas muka bumi dan langit. Walillahi khazainus samawati wal ard walakinnal munafiqin la ya'lamun. Tapi hak bodoh hak tak artinya buat munafik ni. Depa ingat harta tu hak depa je. Depa tak tahu kata harta tu juga hak milik Allah. Balik buka surah Munafiqin ataupun surah Munafiqun ada di belakang. Cerita hak mula dengan ayat idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu ya'lamu innal munafiqina lakazibun. Selepas daripada surah Jumaat. Hak ujung surah dia tu lah hati imam Jumaat tu. Hati imam baca ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum, tu penghujung surah tu lah. Penghujung surah Munafiqun. Hak rakaat pertama tu imam baca penghujung surah Jumaat. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati. Bukan yaumul Jumaat, yaumul jumu'ah. Sebab baris tu kena tengok dulu. Itu Tuhan cerita dalam surah Munafiqun. Kemudian Rasulullah SAW mendengar hasutan kaum munafik. Nabi pun dengar cerita orang munafik tu buat. Baginda pun keluar dan bertanya, mengapa perkataan jahiliah masih juga ada? Pasal apa duk ambil lagi perangai orang jahiliah? Apakah yang mereka inginkan? Awak mereka nak apa? Tanya Nabi. Nabi tanya, mereka nak apa? Awak mereka nak buat perangai orang jahiliah. Jadi kita pun boleh guna juga poin ni. Bila orang cerita kat kita lebih kurang hak kita meluat dah dengar. Ni duk buat perangai jahiliah apa sudah. Ni
Ini tak boleh lah, pihak puak jahil sudah lah buat panggil jahil. Kemudian satu lagi, antara cara ni, bila kita berjumpa dengan orang yang tak kerti, main nak tengkak dengan kita, main nak babi dengan kita, apa Tuhan ajak? Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Tuhan ajak kepada Nabi, bila main orang jahil nak babi nak debat, ajak babi ajak berdebat, apa kita nak jawab? Qalu salama, ya ikut hampa lah, ambil hampa lah. Tak usah duk babi dengan orang tu, takut kita jadi sopok tu juga. Itu Tuhan, cara Allah Ta'ala ajak. Untuk cara dengan orang bodoh ni jangan duk babi.